Okey, Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke sesi penerangan khas kita hari ini. Khas buat anda wira-wira pelajar ijazah sarjana muda, jarak jauh kita yang sentiasa gigih berusaha. Hari ini kita nak buat satu sesi penerangan langkah demi langkah tentang penyelidikan kuantitatif. Saya tahu bila sebut saja perkataan analisis data atau statistik, ramai yang dah mula rasa cuak berpeluh dingin kan? Tapi relax, jangan risau. Anggap saja saya ni macam pembimbing peribadi anda untuk hari ini. Kita akan rungkai topik ni sama-sama. Okey, jom kita mula. Cuba jujur dengan saya. Pernah tak anda rasa pening kepala dan terkeliru? Apa beza korelasi dengan regresi ni? Percayalah, anda tak keseorangan. Ini memang cabaran akademik yang paling selalu saya jumpa. Ramai pelajar silap guna teknik analisis sebab keliru dengan dua konsep ni. Jadi, misi utama saya hari ini adalah untuk pastikan bila habis saja sesi ni, anda takkan buat kesilapan tu lagi. Garanti. Ini dia, perjalanan kita hari ini sebagai seorang detektif data. Perjalanan kita ada 5 stesen je. Pertama, asas IV dan DV. Kedua, kuasa regresi. Ketiga, seni cuci data. Keempat, mentafsir output. Dan last kali, kesilapan lazim. Anda nampak kan? Semuanya dah tersusun rapi, jadi tarik nafas panjang, kita buat satu persatu. Okey, bahagian 1, asas IV dan DV. Ini kosakata asas yang setiap detektif data wajib tahu sebelum kita selongkar lebih dalam. First thing first, apa benda sebenarnya IV ni? IV bermaksud Independent Variable atau pemboleh ubah bebas. Nak senang ingat, IV ni adalah faktor penyebab atau bos yang memberi pengaruh. Bayangkan IV ni sebagai watak utama yang cuba ubah keadaan. Contohnya macam kualiti servis sebuah kedai tu atau tahap literasi digital seorang pelajar. Sekarang, kita kenalkan pula dengan kawan baik IV ni, iaitu DV. DV ialah Dependent Variable atau pemboleh ubah bersandar. Poin yang paling penting kat sini, DV ialah hasil, kesan atau isu utama yang anda tengah kaji tu. Kalau IV tadi quality service, maknanya DV adalah kesan daripada servis tu, iaitu kepuasan pelanggan. Kualiti servis yang gempak akan pengaruh kepuasan pelanggan. Simple kan? Memandangkan anda dah kenal watak-watak penting tadi, kita masuk ke bahagian 2, kuasa analisis regresi. Kat sini kita nak tengok macam mana nak buktikan hubungan antara mereka ni. Mari kita tengok perbezaan yang selalu buat orang keliru tadi tu. Tolong fokus betul-betul dekat sini. Korelasi ni dia cuma sekadar tanya, adakah pemboleh ubah A ada kaitan dengan B? Dia tak kisah siapa bos siapa kuli. Tapi regresi tanya soalan yang jauh lebih berkuasa. Adakah pemboleh ubah A mempengaruhi B? Regresi ni tentukan arah pengaruh. Kalau anda nak buktikan faktor X bagi kesan dekat Y, regresilah senjata mutlak anda. Jadi bila masa yang betul-betul sesuai nak guna senjata regresi ni? Anda guna dia bila kajian anda berkonsepkan kuantitatif dengan data nombor dari soal selidik. Anda guna bila nak uji pengaruh yang signifikan, nak cari IV mana yang paling kuat bagi kesan dekat DV dan nak ukur banyak mana IV itu boleh terangkan perubahan dalam DV. Senang cerita, kalau objektif kajian anda ada ayat menguji pengaruh, sah-sah kena guna regresi. Alright, bahagian 3, seni pembersihan data. Yang ni, saya minta maaf awak-awak, saya kena tegas sikit. Tolong jangan skip langkah ni. Sebab kalau anda skip, saya jamin hancur lebur keseluruhan analisis anda nanti. Proses pembersihan ni ada urutan wajib. Sebelum gata tangan nak tekan butang analyze tu, tolong cari dulu data yang dibiarkan kosong oleh responden. Lepas tu, cek nilai pelik yang luar dari julat. Kalau skala 1-5, tiba-tiba ada nilai 6. Dari mana datang itu? Anda mesti buang jawapan yang berulang atau responden yang malas. Main tanda je straight dari atas ke bawah. Jangan lupa kodkan semula item negatif dan paling penting, kira skor construct. Nampak leceh kan? Memanglah, tapi inilah hakikat kerja seorang penyelidik yang bertanggungjawab. Penat cuci data kan? Tapi berbaloi. Sekarang kita masuk bahagian 4, mentafsir output regresi. Tiba masanya nak terjemah nombor-nombor statistik yang nampak menakutkan tu kepada kesimpulan yang gempak. Saya suka panggil teknik ni peraturan cakap mudahnya. Okey, bayangkan R-squared anda macam carta donat ni. Katakanlah anda dapat output R-squared 0.40. Maksudnya, 40% perubahan dalam kepuasan pelanggan tadi berjaya dijelaskan oleh kualiti servis yang kita kaji tu. Habis tu, baki 60% lagi tu apa ceritanya? Baki tu adalah faktor-faktor lain kat luar sana yang kita tak cover dalam model kita. Macam harga ke, atau jenama. Kan mudah faham macam tu.
Bila jadual ANOVA ni keluar, mata tu terus je cari lajur SIG atau nilai P. Kalau nilai dia kurang daripada 0.05, macam dalam contoh ni iaitu 0.000, tahnya model regresi anda secara keseluruhannya adalah signifikan. Maknanya, model yang anda penat-penat bina tu memang jalan, berfungsi dengan cemerlang. Sekarang tengok jadual pekali ni pula. Ini untuk tunjuk pengaruh individu setiap pemboleh ubah tu. Cari lajur standardized beta. Nampak tak macam mana trust ada nilai beta paling tinggi, iaitu 0.402. Ini buktinya yang trust ni lah faktor paling kuat yang pengaruh pengguna. Tapi tengok pula security concern. P-value dia 0.273, besar dari 0.05 kan? Maksudnya, ia tak ada pengaruh yang signifikan. Ini cara kita tahu siapa pemenang dan siapa yang kalah dalam model kita. Tolong pegang peraturan EMAS ni kuat-kuat. Inilah panduan muktamad bila kita nak buat keputusan pasal hipotesis. Syarat dia ringkas je. P kurang dari 0.05, hipotesis disokong. Maknanya IV ada pengaruh kuat pada DV. Kalau P lebih besar dari 0.05, hipotesis tak disokong. Tapi jangan sedih. Dapatan tak signifikan pun sebenarnya satu penemuan kajian yang sah dan penting untuk dilaporkan. Okey, kita dah nak sampai ke garisan penamat. Bahagian 5. Kesilapan lazim penyelidik. Sebagai pensyarah anda, saya kena bunyikan siren amaran ni awal-awal supaya anda tak masuk perangkap yang ramai orang dah terkena. Kesilapan nombor 1. Guna jentera berat untuk buat kerja ringan. Kalau objektif kajian anda setakat nak kenal pasti tahap kepuasan, tolonglah jangan buang masa pergi buat regresi. Anda cuma perlukan mean dan sisihan piawai saja. Regresi ni khas untuk uji pengaruh tau, bukan setakat nak tengok tahap. Jangan bunuh nyamuk guna meriam. Silap nombor 2 ni memang selalu sangat saya jumpa dan bikin sakit jantung. Ramai pelajar suka ambil jalan pintas. Dia campak terus item-item soalan mentah masuk dalam analisis. No, anda wajib kira skor purata konstruk dulu macam yang saya bising-bising kat bahagian pembersihan data tadi tu. Kalau tak buat, hasil anda memang tak valid langsung. Dengar betul-betul yang ketiga ni. Mari kita hapuskan mitos hampir signifikan ni sekarang juga. Jangan tipu diri sendiri ya. Kalau nilai P anda tu 0.080, ia tetap lebih besar dari 0.05. Ia sama sekali tak signifikan. Dalam dunia statistik ni, tak ada maknanya istilah kira okeylah tu, nak genapkan lah. Kita kena lapor sejujurnya apa yang perisian tu bagi. Nombor 4 ni, pasal gaya penulisan laporan akhir anda. Jangan sesekali overconfident dan guna perkataan menyebabkan secara mutlak, terutamanya kalau kajian anda tu jenis tinjauan keratan rentas. Gunakan bahasa akademik yang lebih selamat dan tepat. Sebut je IV mempengaruhi DV, itu lebih manis didengar. Dan kesilapan kelima, saya rasa saya tak akan pernah berhenti ulang benda ni. Data yang kotor dan tak disemak pasti akan hasilkan analisis yang kotor. Tak kisahlah anda guna perisian statistik paling mahal dan canggih kat dunia sekalipun, prinsip garbage in, garbage out tu sentiasa terpakai. Jadi, berbekalkan semua benda yang kita dah sembang hari ni, saya nak akhiri dengan satu soalan cepu mas. Sebelum anda tekan butang compute tu atau sebelum anda print laporan tu, cuba tanya diri sendiri. Adakah data aku ni betul-betul bersih atau analisis aku yang sebenarnya kotor? Fikir-fikirkanlah. Kuasai asas ni betul-betul, ikut langkahnya dengan jujur dan saya yakin 100% analisis anda akan cemerlang. Teruskan berjuang detektif data sekalian. Kita jumpa lagi di sesi akan datang.